meningkat sama seperti peningkatan. Bukannya dia menurun ataupun sama seperti sebelum. Maksudnya dia meningkat. Peningkatan dia adalah sama. Macam anda gaji 1,000, bulan lepas dah naik $5. Jadi $1,005. Bulan ini naik lagi. Naik lagi peratusan dia kepada $5 tadi, kepada 1,000. Maksudnya ada naik gaji, mungkin naik $6. Naik. Itu dia. Itu apa yang kita nampak untuk employment change. Jadi angka yang lebih positif untuk sektor pekerjaan dekat New Zealand. Jepun dengan China masih bercuti. Untuk untuk petang ini tumpuanlah kepada a few data untuk PMI. Ingat, ini adalah data final, jadi tidak banyak mengubah sentimen pasaran. Dia keluar 2 kali. Yang first reading itu yang banyak mengubah. Tapi yang second reading, final reading ni, kalau unless dia jatuh terlalu banyak. So we are not expecting any surprise daripada data ni. Services dijangka menunjukkan angka yang lebih positif. Tumpuan mungkin kepada EU Economic Forecast, sebabnya kalau anda tengok kepada prestasi ekonomi dekat Eurozone, ini adalah apa yang kita nampak. Dia punya inflasi lebih tinggi daripada jangkaan ECB. Dia punya GDP pun lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan oleh ECB. So, PMI menunjukkan bahawa everything semakin positif. Anda dengarlah pasal COVID-19, kita tengoklah apa kenyataan dia. Tapi nombor-nombor dia menyatakan benda ni. Saya lebih percaya kepada data daripada statement. Jadi data-data dia menunjukkan bahawa ekonomi dia dalam right track dengan bantuan daripada polisi, sama ada daripada dasar fiskal, sama ada daripada dasar monetary. Basically we are looking at ekonomi yang semakin mengukuh. Itu basic dia lah. Apa yang kita nampak dekat Eurozone. Okay. So everything is pointing kepada yang lebih positif untuk semasa malam nanti. So maksudnya saya jangkakan untuk EU Economic Forecast ni kita akan ada kenyataan yang lebih positif. Malam nanti adalah kepada angka ADP Non-Farm Employment Change. Market menjangkakan peningkatan yang tinggi. Ini akan memberikan kita gambaran untuk NFP pada hari Jumaat ni. Lain daripada tu kepada ISM US, ini mungkin this will be ini data yang bagi saya tumpuan semasa untuk 1 minggu ni. Ini saya lebih menumpukan kepada dia. Jangan tengok dia orange ataupun merah ataupun kuning kat sini. Bagi saya ini adalah maklumat yang paling penting untuk minggu ini. Wassalam jom. Untuk minggu ini adalah data yang paling penting bagi saya. Bukannya lain-lain ni, ini adalah maklumat yang paling penting. Kita nak tengok untuk US punya ISM ni, whether anda akan nak nampak pasaran saham terus mengukuh ataupun membuat pergerakan pembetulan yang lebih besar. Kita akan tengok kepada ini, ISM ni, non-manufacturing services ni. Saya tulis services lah senang. Services. Okey. Jadi ISM Services, ia dilihat menyumbang kepada anggaran 80% daripada keseluruhan ekonomi US. Jadi apa sekiranya angka malam ni lebih positif, itu boleh menyokong kepada pergerakan lebih mengukuh untuk pasaran saham dekat US. Bukan bermaksud US dollar kuat, tak semestinya. Apa yang boleh berlaku adalah sekiranya ISM lebih tinggi pada malam ini, US ISM Services, okay, sekiranya ini lebih tinggi pada malam ini, we might see, sekiranya dia lebih tinggi, we might see, ini senario pertama, kita akan tengok untuk indices ke atas. Sambung ke atas, extend ke atas. Indices yang extend ke atas bermaksud untuk yen dan pair yen
mempunyai bias ke atas. Faham? Bias ke atas. And itu bermakna untuk dollar index, dollar index will be doing sideways. Okey, dengan keadaan ini, sekiranya ini lebih positif. Okey, sekiranya dia keluar seperti jangkaan market, ISM, then kita akan ada indices yang tak ke mana. Will be doing range, tak ke mana. Untuk indices, untuk yen pair, belum ready untuk dia nak break. Yen pair pun sama. Dan US dollar pun sama. Everything will be confined dalam dia punya range. Tak ada apa-apa. Okey? Sekiranya ISM sama seperti jangkaan market. Kalau ISM tiba-tiba mengejutkan, jatuh, then sekiranya itu berlaku, we might melihat kepada indices yang membuat bigger correction. Ingat senario-senario ni Sekejap Okey, tak cukup tempat. Okey, indices yang mungkin akan mula melakukan correction yang lebih besar. Kita dah ada kaki pertama ni dan kita ada bounce untuk semasa. Saya tunjukkan dekat chart. Lepas ni kita tengok kepada chart Kita ada benda ni. Okey, sekiranya ISM melakukan miss expectation, kita mungkin akan melihat benda ni. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan ini mungkin berlaku. Faham? Sekiranya ISM lebih lemah. Satu lagi kaki ke bawah. Sekiranya ISM lebih kuat, then kita akan ada pergerakan ini. Nampak? Dekat chart, it plays out nicely. Kalau kita ada ISM yang seperti dijangka market, then kita akan ada benda ni. Dan dia akan buat macam ni. Tak ada apa-apa. Dia akan buat diagonal. Dia akan buat diagonal. Faham? Di sini akan buat diagonal. Masih ke atas, tapi dia akan buat diagonal. Nampak tak Jo? Macam mana kita kaitkan dengan apa yang kita nampak dekat chart. These are the three. Ni apa yang kita nampak dekat sini tadi. Jadi sekiranya ISM lebih kuat, then kita akan lihat path yang hijau ni. Mungkin kita akan lihat path yang hijau ni. Sekiranya kita ada ISM yang lebih lemah, then kita akan nampak path yang merah ni. Satu lagi double correction. Tapi dia belum lagi. Dia akan naik balik. Masih naik. Tetapi dia akan buat correction yang lebih besar. Okey. Dan sekiranya ISM seperti dijangka dan tak ada apa-apa, we might see diagonal. Ending diagonal untuk US 500. Tak ada ni. Market will flow macam biasa ke arah atas sampailah next event. It all playing out nicely. Okey, tiga path ISM punya. Sorry. Okey. Jadi itu yang kita ada untuk dalam kalender pada malam ni. Untuk minyak, awal pagi tadi kita ada data API yang menunjukkan penurunan bekalan minyak. So untuk kerajaan punya data pula pada malam ini dia ada dua. Pagi tadi adalah private. Awal malam nanti kita akan ada data kerajaan. Ini data kerajaan dijangka menunjukkan penurunan. Dan ini masih lagi menyokong kepada harga minyak semasa. Sentimen pasaran nothing much. Kita ada China dan juga Jepun yang bercuti. So Wimon masalah.
kita ada yang lebih senyap sikit ya. Untuk futures menunjukkan bahawa tak ada nothing, tak ada hala tuju jelas dekat pasaran saham untuk semasa, dekat equity untuk semasa. Kita lihat dekat chart, what do we see? Okey, ini adalah untuk US 500. So US 500 at the moment kita ada flat flat punya ni, ini boleh satu lagi ke bawah. Ini boleh jadi macam ni. Saya buang dulu yang kita cerita pasal SM tadi. Okey, ini masih boleh buat benda ni. Di mana kita ada benda ni. Ini 3, ini 4. Dia masih boleh buat benda tu Tapi saya tak lukis macam tu, macam tak normal lah dia punya chart kan. Tapi dia masih boleh buat benda tu dan satu lagi low. Satu lagi low sebelum dia naik balik. Ini adalah flat. Flat boleh buat benda tu. Okay. But just be aware dia. Kalau dia break ini bukan bermakna dia tukar trend. Bukan. Dia one more low, lepas tu naik balik. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Dia mungkin 6, 7. Anda boleh lukiskan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam saya tulis macam ni. Kalau di lower time frame anda akan nampak benda tu. Yang 3, 4 tu. 3, 4 ni. 3, 4 dia. Okey, 3, 4 ni nampak. Tapi dekat lower time frame. Okey. So, kalau dia jatuh satu lagi, itu bukannya bermaksud dia terus jatuh. Tak. Saya tak nampak benda tu. Next, kita lihat kepada siapa mesej ni. Sekejap Sekejap maaf Oh, tak. Okey. Next, kita lihat kepada kenapa saya tak nampak benda tu berlaku. Anda tengok kepada ni. Kepada Dow ni. Nampak tak Dow dah buat higher high kat sini? Boleh? Dow buat higher high, saya tak nampak bahawa ini akan break ke bawah. Saya tak nampak ini break ke bawah. Dow Jones US 30 dia break high kat sini tau. No doubt saya lihat ini mungkin sedang melakukan ABC ataupun 1 2 3 4 5 tak kisahlah tapi apa pun arah dia ke atas. Okey, kalau di sini, kalau ini turun daripada semasa Wimun Joe, kalau ini turun daripada semasa, dia bukannya kita jangkakan dia akan membetulkan ini. Faham? Dia membetulkan struktur ini. Dia bukannya membetulkan struktur ini. So bermakna sini kita akan ada correction yang kecil untuk membetulkan ini. Untuk membetulkan ini. Nampak? Dia ada incomplete sequence kat situ. US 30. Tapi itu di time frame yang kecil lah. Bagi mereka yang intraday, untuk trade index, anda boleh sekiranya sini melakukan 3 wave. 1, 1, 2, 3, anda boleh long. Dia jadi 1, 2, 1, 2. Yes. Anda tengok dekat ni. Anda tengok dekat ni, ini buat higher high. Ini buat higher high. Di sini tak ada divergence tau. Satu ni. Okey. Tapi disebabkan oleh indeks ni, dia reset. Dan saya letakkan wave 2 kat sini. Ini mungkin adalah wave 2 ini pun boleh. Okey. Ini mungkin wave 2 ini pun boleh. Tak kisah. Kalau dia wave 2 pun, dia break high. Okey. Ni dah break high. Tak kisah. Dia 2 kat sini ke apa ke. Ini 1, 2. Ini ada setup. Sini ada setup. Kita dah ada trend. Sebab oleh apa yang kita nampak dekat Dow ni,
saya tak nampak dia akan buat correction yang besar. Maksudnya, saya tak nampak dia buat benda ni. Boleh tak dia buat? Boleh. Tapi saya tak nampak dia buat benda ni. Disebabkan oleh pergerakan ini yang buat high kat sini. Kita cuma dapat confirm dia kalau dia break high ini. Itu ultimate lah. Maksudnya dia tak ada yang merah ni. Merah tu masih boleh berlaku selagi dia tak break atas. Tapi kemungkinan dia semakin kecil apabila ini dah berlaku. Maksudnya kita dah ada ini. Ini mungkin 1, 2, 3. Tak cantik lah. 1, 2, 3, 4 and 5. Boleh. Boleh lukis macam tu. Kalau nak lukis macam tu, semuanya kita letak sebagai 3, 3, 3. Lepas tu kita ada, ini maksudnya ini 1. Ini 2. Tak kisah mana-mana. Tapi ini dalam time frame yang lebih kecil. Tak kisah. Boleh either one. Tak kisah. Tapi apa pun kat sini kita dah ada trend. Dengan pergerakan yang berlaku dekat Dow ni, saya tak jangka bahawa low pada 4 Mei akan break ke bawah. Saya tak nampak itu berlaku. Maksudnya untuk US 500 ni, saya tak nampak pada semasa low kat sini akan break. Faham? Sebab Dow dah break high dia, break yang ini. Itu dekat Dow. So, ini memberikan kemungkinan untuk dia dekat yang lain ni, US 500 pun break high yang sama. Kita dah ada cycle yang baru. Okey, pada semasa. Okey, kita lihat kepada US 100 pula. Sama benda. Saya tak dapat nak bagi dia punya level sebab ini adalah flat. Ini adalah flat. 1, 2, 3. Jadi maksudnya kalau ini seperti saya ceritakan tadi, kalau ini break ke bawah, itu belum kata dia break tau. Sebab ini cuma flat. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu saya ceritakan pasal flat awal tadi. Ini cuma 4C. Dia boleh lagi jauh. Boleh. Tapi belum jadi negatif. Dia sedia nak naik. Itu je. Jangan short dia. Anda tak akan pergi short index. Dia jatuh macam ni, Anda cari long. Okey? Itu adalah untuk indeks. Maksudnya kita jangka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Boleh buat satu lagi. Tapi kalau dia buat satu pun lagi, dia naik ke atas. Anda tak short dia. Boleh tak long daripada sini? Macam mana anda nak tahu tempat untuk flat? Flat tak dapat nak kira. Susah nak kira. Dia boleh habis jauh lagi. Dia boleh habis jauh-jauh. Ni 1618 ni. Dia boleh habis jauh-jauh lagi. Selagi dia atas daripada 2 ini. Kalau kita katakan dia 4. Jadi tak dapat nak entry. Okey? Jadi itu adalah untuk US 100. Yang kita dapat tangkap semalam adalah kepada ini. DAX. DAX. 3 wave masuk dalam kawasan support. Could be satu lagi low ataupun tak perlu ada low. Dia boleh buat macam ni. Kalau anda tengok dekat time frame kecil, sini dah ada 3, 4, 5. Saya boleh lukis macam tu. Dan tak langgar hukum elliott wave. 1, 2, 3, 4, 5 tak langgar. Saya cuma tak lukis dia macam tu sebab lebih senang mata nak tengok macam ni. Lagi senang lah kalau dia ada high satu lagi, low satu lagi, dia naik balik. Apa pun berdasarkan kepada Dow tadi dan berdasarkan semua struktur lain, ini level ni nampaknya bertahan setakat ini. Kalau ini breakdown ke bawah, break 1618, anda rasalah yang lain-lain buat apa. Dia akan buat correction yang lebih besar, double.
Jadi malam ni ISM nampak menarik. Ada news besar, dia buat kerja ni tiap kali. Okey, apa pun bagi mereka yang entry benda ni 50%, kita punya lot sizing kita tak dapat keluar separuh. Kita punya lot sizing kita tak dapat keluar separuh. Kita cuma dapat 0.1. Kalau anda ikut kepada lot sizing kat sini, yang ini, kalau anda trade dia, 0.1 lot minimum untuk ni adalah $33. Jadi kita tak dapat nak keluar 0.05. Tak dapat. Apa yang kita dapat buat adalah kalau dia hit 50%, kita alihkan entry kita kepada BE. Itu saja dapat kita buat. Okey, dan biarkan market decide apa dia nak kerja dia. Kalau dia pergilah. Okey, itu adalah untuk DEX ya. Nikkei tak ada apa kalau dia buat double. Seperti saya ceritakan semalam, kalau dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan satu lagi ke bawah. Then kita akan cari long wave 4 kat sini. Lain daripada tu saya tak interested. Okay, semasa saya tak interested. Tak ada apa-apa, totally sideways market, I'm not interested. Okay, FTSE. FTSE tak ada apa-apa, nothing, tak ada high, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada apa. So, tunggu, stay on the side, tak payah buat apa, unless dia pergi ke bawah ni. Kalau dia pergi ke bawah ni, kita tengok. Sini ada incomplete sequence tak? Ada momentum sequence. Tak ada. So, even kalau dia buat double kat sini, kita tak trade. Ingat, trade dua masa. Incomplete sequence, maksudnya dia tak sampai 100% lagi, ataupun momentum sequence. Wave 3, satu structure, break 1618, Fibonacci 1 dan 2. Fibonacci 1 dan 2 anda tarik, dan wave 3 ni, break 1618, wave 4 anda boleh trade. Itu momentum sequence. IBEX ini tak memberikan kita anything pada waktu ni. Sama juga untuk semasa kita berada dalam kawasan equilibrium. Ini dalam kawasan equilibrium. Jadi tak ada, biarkan dia buat kerja dia. Okey, biarkan. Okey, kita ada position untuk Germany 30. I'm expecting satu lagi ke bawah. It could happen. Kalau dia ke bawah, itu tak ada apa-apa. Kalau ini ke bawah, ini adalah wave 1, ini wave 2. Ini wave 1, ini wave 2. Faham tak? Sini buat wave 1, lepas tu dia buat wave 2 ke bawah. Jadi masa itulah DEX buat wave 4 kepada wave 5. So, nothing much. Biarkan. Okey, sekiranya, seperti kita sebut tadi, sekiranya kita ada US 500, DEX 30 dan US 30, buat double, break ke bawah lagi, kita akan cari long lagi. Kalau dia break ke bawah lagi, then kita akan cari long. If doing double. Okey, itu adalah untuk DEX, untuk Dow Jones dan juga untuk S&P 500. Ada soalan untuk indeks? Clear? Clear kan? Okey, ISM malam ni ISM Services malam ni Okey, jadi untuk semasa itu bermakna kita juga mempunyai bullish bullish outlook kepada yen pair. Bullish outlook kepada yen pair. Kita ada USD JPY yang dijangka melakukan pergerakan ke atas. Ini mungkin masih lagi B ataupun dah settle B kat sini.
ataupun ini adalah wave 4. Okey, apapun anda tak pergi short dia. Saya tak minat untuk trade USD JPY. Kenapa trade benda yang sama-sama lemahan? Okey, Euro JPY yang level dekat dekat trading view ni tak sampai, tapi dekat XM kita dah ada position dia dah trigger. Okey, ni dah trigger. Ingat yang kita katakan semalam level dia tak sama. Mungkin dekat sini mungkin sama. Mungkin yang dekat sini sama. Kita tengoklah. Yang dekat XM sampai. Dekat sini. Okey, yang ini sama. Okey, kita ada position kita kat sini. Yang dekat sini so 50% daripada ini anda akan letakkan DE. Anda letakkan DE 50%. 50% anda letakkan BE. Okey, 50% daripada entry anda kepada lowest point, 50% tu anda letakkan BE. Bagi mereka yang tak enter lagi, anda tak enter. Anda jangan enter tengah-tengah dunia macam ni. Jadikan dia disiplin. Bang, dia dah pergi, saya nak enter juga. Tak ada. Kalau dia tak sampai 50%, dia turun satu lagi dan anda boleh enter. Faham? Kalau dia tak sampai 50%, dia turun lagi, anda boleh enter. Enter kat mana? Dekat tempat limit order kat sini. Dekat ni. Okey. Kalau dia turun bawah lagi, anda tak pergi tekan add market itu bukan cara trade. Itu orang kejar market tak ada plan, tak ada apa, tengok alamak terlepas. Tak ada. Ini boleh kena stop loss, boleh. Stop loss kita bawah ni 10 pip. TP target kita daripada sini. Okey, kepada entry. Itu adalah level-level dia. Ni level-level. Okey, risk reward dia cantik. 3.9 something So itu yang kita lihat kepada Euro JPY. Jadi jangan tengok yang chart dekat sini tak sampai, tapi chart dekat XM sampai dekat sini memang tak sampai. Ni tak sampai. Sini tempat dia Okey. Saya jagakan satu lagi ke bawah. Perlu tak? Tak perlu. Kita dah boleh habiskan dia kat sini. Okey. Itulah untuk Euro JPY. 50% anda akan letak BE. Ini 4 dari mana? Oh. Okey. Inilah masalah dengan ni. Okey. Okey. Ini adalah untuk Euro JPY So sepatutnya anda dah enter anda tak pergi enter sekarang. Kalau dia turun satu lagi, bagi mereka yang tak enter lagi, letak limit order. Stop loss bawah ni dan TP seperti yang kita letak dalam tu. 50% anda akan letak BE. Keluar separuh. GBP JPY dia tak perlu buat ke bawah lagi. Ini mungkin wave 2. Tapi lebih cantik kalau dia buat benda ni lah. Saya cuma tandakan benda ni sebab GU dan UJ. GU masih ke bawah. Okey, kalau GU break kat atas, UJ break kat atas, ini tak ada dah ke bawah ni. Ini habis kat sini. Faham? Kalau UJ ni break ke atas, ini, GU break atas ini, GJ
GJ ni tak ada dah pergi bawah ni. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Okey, kalau dia naik macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, ini, then 1, 2, 3, anda boleh long, faham? Ini wave 2, ini 1 biru, ini 2 biru, sini boleh trade kalau dia breakout macam tu. Faham? Anda bukan trade dekat breakout ni terus tekan, bukan. Tu orang kejar market. Jangan kejar market. Anda tunggu price datang kepada anda. Dia tak datang, cari benda lain. Okey, GJ. AUDJPY. AUDJPY tak sampai. AUDJPY kita tengok. AUDJPY. Kat XM pun tak sampai. Jadi sekiranya anda tak trade lagi untuk Euro JPY, ini mungkin ada peluang dekat sini. AUDJPY. Okey. Kat sini. Ini tak sampai lagi. Jadi maksudnya kita dah ada 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tak sampai lagi. Faham? Ini A, ini B, ini C. Jadi kalau anda tak sempat trade untuk Euro JPY, ini alternatif yang anda boleh tengok. Ini alternatif yang anda boleh tengok. Okey. Inilah untuk AUDJPY. Samalah. Dia tak sampai. Tak sampai lagi. Faham? 50% of X kepada Y, 50 bukannya B kepada C. X kepada Y, anda akan letak BE. Okey. Bagi saya, struktur ini yang lebih cantik. Cumanya, dia okey. Dia okey. A, B, W, X dia breakout daripada trend line. W kepada Y sepatutnya tak ada divergence. Dia cukup sifat. Ini tak ada divergence. Dia kita jangkakan satu lagi low kat sini. So, cantik. X, kita ada separation. Maksudnya ini adalah connector. So, sifatnya cukup. Okey, kalau anda terlepas Euro JPY, anda boleh cari peluang dekat AUD JPY. CAD JPY. Sebab saya interested kepada UCAD, saya tak akan trade yang ini. Ini mungkin buat 4 shallow kat sini je 4 dia. Okey. Saya tak interested kepada CAD JPY sebab saya interested kepada UCAD. Saya interested kepada untuk nak short UCAD. Kalau anda tengok UCAD ni, kita ada breakout lower low, 5 wave. Faham? Breakout 1, 2, 3, 4, 5. Bounce 1, 2, 3. Short dia. Okay. 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, naik. Satu lagi kita short dia. Itu adalah untuk UCAD. Saya tak dapat bagi level dahulu pada waktu ini. Sebabnya dia belum buat lagi. Dia break daripada kemuncak A ni. Then anda boleh cari. Ini 1 hour. Anda ada 2-3 jam. Tak perlu break. Wah, lari kan. Nak buka puasa terawih pun kan. Kata 21 rakaat. Tiba-tiba 22 rakaat. Tiba-tiba jadi 8 je rakaat dia. Sebab alam dia ada bunyi. Payah tu. Elok-elok kan. Elok-elok dia berwitir apa semua. Tiba-tiba cancel. Sebab alam cat dia bunyi. Jangan. Dia ada beberapa jam kat sini. Jadi kalau dia break sini, tarik Fibo macam ni. Mungkin berlaku malam ni. Mungkin esok. Kalau berlaku malam ni, ini tempat entry anda. Faham? Okey. Kita akan cari peluang entry daripada situ. Daripada sini. Stop loss atas 10 pip dari sini. TP dia jauh tau. Sebab tu saya berminat.
Ni. Ni masalah. Macam ni. Boleh? Kita cuba dapat tarik fibo dia kalau dia break A, confirm bahawa tak ada lagi dah dia ke bawah. Kalau dia ke bawah sini, kita extend satu sini. Ini wave 4. Faham? Jadi belum correction. Kalau dia break out ni, ada tengok dia punya RSI ni. Ni belum, ini nampak tak? Kalau kita turun daripada structure sini, daripada sini, ini lain. Ini dah break. Biarpun dia kecil saja, nampak tak dia jauh RSI dia. Sebab tu kita tandakan dia sebagai, ini mungkin W, X dan Y ke A ke, tak kisahlah. Tapi level dia sama. Jadi 3 wave, kita tarik fibo macam tu. Anda cuma dapat tarik fibo dia bila dia break A ni nanti. Break A, then anda akan letakkan. Ni nampak dekat, yes, dekat betul. Tapi ini 1 hour chart. Ada sejam 2 jam untuk entry. Bukan terus kejar-kejar. Letak alert je. Then baru ada entry. Ini untuk UCAT. Lain-lain daripada tu tak ada. GU kalau dia buat double. Ini something yang kita perhatikan. So we might have ini dekat sini. Kalau dia naik daripada semasa, ini dekat sini. Faham masalah? Macam mana kita tarik fibo? Daripada 5 tu, daripada 5, ini low dia, lower low kan, kepada lekuk pertama, kepada correction dia, then kita letak limit order kat sini. Kirakan lot size. Barulah anda dapat kira lot size. Bukannya semua main masuk 1 lot, 2 lot kan. Dan kiralah stop loss dia 60 pip. Then take lah. Macam biasa, yang macam saya tak pagi tunjuk kan. Okey, itu adalah UCAT. Lain daripada dollar index, kita mungkin dah habis sini kat sini dan kita sedang memulakan wave 2 ke atas. Itu bermakna kalau ini jadi macam ni, then kita akan ada USD chef ke atas, euro US dollar dah memulakan pergerakan ke bawah. Ni break tak? Belum break lagi, tapi ini nampaknya macam ni lah. Okey, dan kita sedang memulakan. Ini dekat nak sampai support dah. Ini tak jauh. Okey, itu bermakna untuk GBP kita pun dah sampai. Dan memulakan pergerakan ke bawah. Gold ke bawah kalau ini berlaku. Sekejap. Macam ni. Okey, truncated. Okey, dan AUD US dollar truncated. Nampak semua gerak sama. Semua sama. Okey, ini pun dekat-dekat nak sampai support AUD US dollar. Jadi kalau ini berlaku, AUD JPY tadi akan buat benda tu. Jadi instead of CAD JPY, so kita nak trade UCAD, anda trade ini untuk long. Ini pun ada high yang ada incomplete sequence. Ini tak, satu ni breakout 5 wave yang tak sampai lagi, tak sampai lagi 100%. Okey, jadi 1, 2 anda boleh trade 5 wave. Jadi itulah untuk AUD. Saya tak entry pada tu sebab kita ada Euro JPY. Kita ada Euro JPY. Ini belum BE lagi sebab tu saya tak letakkan untuk AUD JPY ni. Okey. Jadi AUD US, kenapa kita tak trade AUD US dollar? Sebab beza dia untuk AUD US dollar, beza dia adalah benda ni.
beza dia dan AUD JPY beza dia adalah benda ni pergerakan semasa untuk AUD US dollar ni, dia bukannya daripada higher high, faham tak? Okey. Dia bukannya daripada higher high, nampak? ni. Ini bukan daripada higher high. Ini yang kalau dia jatuh semasa, ini bukan higher high. Higher high dia kat sini. Ini satu structure, ini dua structure. Kalau dia buat macam ni, barulah kita kata extreme level. Kalau dia buat macam ni, kita trade dekat sini. Jadi kita tak trade dekat sini. Ini tengah-tengah dunia, itu sideways market. Anda tak trade sideways market. Okey. Beza dia dengan AUD JPY, level semasa ni, okey, ini dah ada 5 wave. Dia dah buat benda ni, dia dah ada satu, lepas tu sini higher high, sini low, sini high, sini higher low, dan sini higher high. Jadi kalau dia buat 1, 2 dan 3, ini adalah ekstrim. Maksudnya situ adalah higher low. Jadi sini ada trade. Itu beza dia. Ya. Kenapa kita tak ambil yang ni? Sebab sini dah ada structure. Ingat, siri pergerakan tu dah ada. Yang dekat sini tak ada. Yang dekat sini tak ada. Anda boleh kata, sini bang, tak dapat. Sebab sini higher high dia. Boleh tak dia jadi flat? Boleh. Tapi nampak macam 5 wave tak kat sini? Sini nampak macam 5 wave tak? Tak. Ini nampak macam 3 wave. Ataupun correction 3, 7 ataupun 11. Itu beza dia. Jadi kita akan ambil high ini. Nampak? Itu beza dia. Jadi instead of AUD US dollar, anda trade AUD JPY. Itu beza dia. Sini higher high. Okey. NZD US dollar dijangka melekapkan ke bawah. Boleh trade tak kat sini? Satu ni bukan higher high. Sama. Tak ada. Yang ada adalah UCAD. Nampak kenapa UCAD? UCAD lower low. Lower low. Jadi pullback 3 wave ataupun 7 wave ataupun 11 wave daripada ekstrim. Selepas dia break out, kita trade. Kita tak dapat habiskan dia kat sini. Tak dapat. Sebab kita jangkakan euro US dollar, dollar index akan extend lagi. Ni time frame besar. Akan extend lagi ke bawah. Faham tak? Kenapa kita katakan ini extend UCAD? Faham tak kenapa kita extend UCAD? Kalau kita kata UCAD ni habis kat sini, dan ini wave 5, dan ini 3, kalau kita katakan macam tu habis dan dia buat correction lagi besar, anda rasa Euro USD dollar index ni, dia ke method sampai sini je lah. Dia sampai sini je lah. Ataupun sampai sini, tak buat lower low pun. Dia tak dapat habiskan 3 ni. Nampak? Semua satu ni. Sebab ini tak habis lagi, tak buat lower low. Kalau ini buat lower low, dollar index, euro US dollar buat macam ni. Kalau dollar index dan buat lower low, ni dollar index. UCAD, pada waktu ini macam ni. Ini tak sampai lagi. Okay? UCAD ada lower low. Ada lower low. Okay? Euro US dollar, dia tengah buat benda ni. Dia tengah buat benda ni. Macam ni. Okey. Anda tak dapat habiskan
UCAT, anda kena extend UCAT. Anda kena extend UCAT 1, 2, sorry. Anda kena extend UCAT. 1, 2, 3, 4, 5. Barulah ini dapat buat lower low dan lengkapkan 5 wave. Ini baru dapat lengkapkan 5 wave. Satu, kita extend dia untuk UCAT. Kalau tak, ini tak habis. Ini sampai sini tergantung cat dia. Nampak kenapa saya extend UCAT? Dia seorang je ada lower low. Maksudnya, kita ada dolar yang memang kuat. Dia seorang je nampak. Dia seorang je ada lower low. Dia seorang je ada lower low. Ada tengok kepada GBP. Tak ada. Ini pun ada high. Tapi semasa tak ada. Dia tengah dalam sideway market. Ya. Tengok kepada New Zealand dollar. Tak ada. Dia dalam sideway market. Kalau dia buat 1, 2, 3 ke bawah sini, kita long. Kalau dia break out kat sini, kalau ini dah break out, sorry, NZD dah break out, AUD dah break out, Euro dah break out, GBP dah break out, UCAT kita tak pergi extend. Kita akan katakan dia nak habis. Itu caranya anda nak faham extension. Kenapa Zoldo extend. Kalau tak, cat dia sampai sini je. Kalau kita katakan, okey, UCAT sampai sini dia dah habis. 5 yang putih ni. Lepas tu naik ke atas. 3 wave besar membetulkan struktur besar ni. Wave 4. Kalau itu berlaku, then Euro US dollar kita, dia habis kat sini je. Dia habis sini. Macam mana kita nak habiskan 5 wave kat sini? Tak dapat. Faham? Ini akan truncated lah kalau kita kena recount balik. 3 kita jadi kat sini. 4 kita kat sini. 5 kita pula habis kat sini. Itu maksudnya bila anda menjangkakan extension. Kita terpaksa extend untuk UCAT. Jadi kalau kita katakan itu akan extend, jadi wave 2 ni kita trade. Wave 2 ni kita trade. Itulah konsep kenapa anda nampak saya dok extend. Bila saya tukar balik. Kalau macam ni saya kena extend. Saya tak dapat buat apa. Kalau saya tak extend, Euro, US dollar, GBP, US dollar tu semua ke metode. Dia macam tak cukup sifat. Faham? Faham dah kenapa saya kena extend? Jadi benda yang ni kita tahu dia trend. Pilih. UCAT anda nak short ataupun CAT JPY anda nak long. Kita dah trade CAT JPY sebelum ni kan? Dah profit dah pun. Jadi sama ya. Trade UCAT pula. Buat sama je, sama. Kalau anda nak trade CAT JPY pun boleh. Bagi mereka yang dah ada entry CAT JPY sebelum ini, jangan keluar terlalu cepat. Jangan keluar terlalu cepat. Saya tahu sini 3 wave. Dekat pula dah. Sini 3 wave. Sini. Okey. Jangan keluar terlalu cepat. Saya nampak ada yang keluar terlalu cepat. Jangan. Biar market bernafas. Anda ambil 50%, anda punya stop loss bawah ini, bukannya tengah-tengah dekat entry. Entry pun dekat sini ya. Ini tak perlu tak perlu buat bawah. Dia dah boleh pergi ke atas. Kalau dia pergi ke atas, ini wave 3. Dan kita tengah lengkapkan wave 5. Faham? Kalau kita buat benda tu, UCAT pun kita akan katakan ini wave 4. Dan itu adalah wave 3. Nampak? Kalau CAT JPY kan, dia terus naik daripada semasa, kecil je, ini wave 4. Jadi kalau kita letak wave 4 kat situ, bermaksud UCAT ni, sini wave 4. Dan jatuh ke bawah wave 5. Anda tunggu pula di correction sekali lagi. Anda trade tak? Tak. Anda tak trade yang itu. Faham? Macam mana kita tahu itu jadi kalau dia breakdown ke bawah daripada semasa?
Kalau tiba-tiba dia jatuh ke bawah kan. Kalau ini tiba-tiba jatuh buat lower low ke bawah ni. Dan ini wave 5. Nampak dah macam mana saya tandakan chart. Macam mana kita extend, macam mana kita ni, ini semua kepada bukannya satu chart ya. Saya lihat kepada perkaitan semua benda ni. Okey? Kalau dia buat benda ni, wave 2 kita trade. Kita jam berapa dah? Okey. Ya, kita tak sempat masuk goal. Chart yang penting bagi saya nak tengok adalah benda ni. Ni. Ya. Anda nak tahu kenapa gold jatuh? Ni sekarang ni. Ni ke bawah. Ya, dia tak break out. Ini kalau break out atas semalam, gold tak ada dah pandang belakang. Gold akan break out ke atas. Ya. Ni ZN ni. Kalau ini break out semalam ke atas, break out ke atas, tak ada dah. Anda tak akan nampak. Ya, maksudnya, tengok RSI dia. Mungkin kita ada 1212. Hampir lagi gold. Kalau gold buat 1212 semalam, hari ni kita dah cuba cari 3 wave. Kita dah masuk kat sini. Ni maksud saya. Kalau anda tengok kepada gold punya RSI, RSI dia menunjukkan 1212. Dia membatalkan ini. Dia membatalkan divergence belakang ni. Jadi maksudnya 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kita dah entry dah. Tapi tak. Setakat ini dia tak break. Kalau dia break semalam, kita enter yang macam tu. Kalau dia break, dia break, ini break semalam, 3 wave, kita long. Maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Dan saat kita tunggu 3 wave, kita long. Dia tak break, sayang. Maksudnya kita ada 1, 2, 1, 2. Lepas ni kita tengok balik apa saya maksudkan. Kita break sekejap dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik selepas ini.